guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih, doa-doa kamu orang untuk terus mendoakan kesehatan saya. Dan sebenarnya saya pun belum sepenuhnya sehat. Sekarang ini saya di kuarantin di rumah. Dan semasa saya berada di emergency dan di ward hospital, badan saya menyusut beratnya sehingga 5 kilogram. Karena itu kamu nampak saya semakin kurus dan sebagainya. Tapi jangan risau sebab proses penyembuhan itu sedang berlaku. Selera makan sudah kembali dan saya harap kamu orang terus memberikan sokongan kepada Alright Nopod Channel. Jadi sekali lagi, hari ini saya ingin membawakan Anda satu perkara yang hangat diperkatakan di media sosial. Ya, timbullah pakar-pakar ekonomi daripada Parti PAS, para walaun-walaunti. Apabila Donald Trump mengumumkan 24% tarif kepada barang-barang negara kita, ya, apabila masuk ke dalam negara mereka, ya, mereka mengatakan habislah Malaysia karena Trump sudah pun menaikkan 24%. Hancurlah ekonomi negara. Benarkah perkara ini berlaku, sahabat-sahabat semua? Itu yang menjadi tanda tanya kepada kita semua. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda untuk mendengar sendiri, ya, mendengar sendiri pencerahan daripada Tengku Zafrul, ya, berkaitan dengan perkara ini. Jadi arahkan mata Anda untuk mendengar dan juga menonton, ya, penjelasan daripada Tengku Zafrul. Adakah negara kita yang akan membayar lebih ataupun negara importer daripada US itu yang akan membayar lebih dan membuatkan harga di US akan meningkat tinggi ketimbang dengan negara kita. Jadi itu perkara yang harus kita ketahui. Jadi ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Ini bukan April Fool. Trump dah kenakan tarif kepada seluruh dunia dan Malaysia pun kena juga. Mengapa Trump buat begini? Okey, ceritanya macam ni. Bayangkan Amerika Syarikat ini macam kedai besar. Sekarang ni orang Amerika suka sangat beli barang dari kedai lain sebab harganya lebih murah berbanding barang yang made in USA. Jadi bos kedai Amerika marah. Mulai sekarang kalau barang dari luar nak masuk kedai kita, kena bayar yuran masuk. Contoh, bayangkan China jual baju kat Amerika. Sebelum ini harga baju tu $100. Lepas Amerika kenakan tarif 54% kepada China, harga baju tu jadi $154. Bos kedai Amerika ingat, bila dah mahal macam ni, orang Amerika tak beli dah barang dari luar. Syarikat-syarikat Amerika yang dulu buat kilang kat luar pun akan balik buka kilang kat Amerika. Tapi, bila barang dari luar jadi mahal, siapa yang kena bayar yuran masuk tu? Pembeli di Amerika. Jadi, pembeli kat Amerika yang biasa beli baju harga $100, kena bayar $154 untuk beli baju tu. Baju made in USA pun masih mahal. Murah sedikit saja daripada China. Mungkin $150. Jadi, orang Amerika pun fikir 2 kali nak beli. Sebab apa? Sebab yang naik harga ni bukan baju saja, tapi semua benda. Jadi, pengguna Amerika kena berjimat sebab inflasi naik tinggi, semua barang dah mahal. Bila orang kurang beli, ekonomi pun jadi perlahan. Negara yang jual barang kat Amerika pun tak suka. Barang diorang tak laku, ekonomi diorang pun boleh terjejas. Diorang pun cakap, okey, kalau macam tu, barang dari Amerika pun kena bayar yuran masuk juga. Contohnya, EU jual kereta ke Amerika, lepas tu Amerika kenakan tarif. Sekarang EU pun kenakan tarif kat kacang soya dari Amerika. Kalau semua negara kenakan yuran masuk kat barang masing-masing, semua barang jadi mahal. Ekonomi dunia boleh jadi lembab sebab permintaan turun. Semua orang akan susah. Malaysia pun kena tempiasnya. Kita banyak ekspor ke Amerika. Lebih kurang 16% dari keseluruhan ekspor kita. Bila Amerika kenakan tarif, barang kita kat sana jadi mahal. Buat masa ini, impak kepada kita nampaknya tak berapa teruk berbanding ramai jiran kita.
kita kena tarif 24%. Vietnam kena tarif 46%, Thailand 37%, Indonesia 32%. Jadi, walaupun kita terjejas, masih ada negara lain yang lebih terjejas. Sebenarnya dari dulu pun kita dah sedar potensi kenaikan tarif ini. Sebab itulah kita cuba pelbagaikan pasaran ekspor. Contohnya tahun lepas, ekspor ke Kenya, Oman dan Namibia mencapai rekod baharu. Antara pasaran lain yang mencatat peningkatan besar ialah Angola melonjak 59.3%, Ethiopia melonjak 56.4%, Mesir naik 53.6% dan juga Algeria naik 27.9%. Kita juga giat mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan pelbagai negara. Awal tahun ini kita dah sign SIPA dengan UAE. Kita juga dah mulakan semula rundingan FTA dengan EU dan Korea pada tahun lepas. Satu lagi pasaran ekspor dengan potensi besar ialah ASEAN. Perdagangan antara negara ASEAN masih rendah, di bawah 25%. Sebagai pengerusi ASEAN 2025, antara fokus Malaysia ialah meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN. Sumber kekuatan kita sebenarnya ialah ekonomi tempatan. Orang Malaysia masih kuat berbelanja, lebih 60% daripada ekonomi kita dipacu oleh perbelanjaan dalam negara. Sebelum ini, kita dah set up National Geo-Economic Command Center yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri untuk merangka strategi komprehensif bagi menangani isu seperti ini. Pada masa yang sama, kita teruskan rundingan dengan Kerajaan Amerika Syarikat untuk cari penyelesaian menang-menang bagi kedua-dua pihak. Yakinlah, kerajaan akan sentiasa berusaha untuk memastikan kepentingan ekonomi Malaysia dan rakyat dilindungi sebaik mungkin. Alright. Jadi itu penjelasan daripada Tengku Zafrul, sahabat-sahabat semua. Ya, penjelasan berkaitan dengan tarif ini. Jadi maksudnya tarif ini bukan dikenakan kepada negara kita, tetapi kepada barang kita. Apabila masuk ke negara US, maka mereka akan apply 24 tarif yang diumumkan oleh Donald Trump. Maka yang memberikan impak besar di sini adalah importer, para importer daripada US. Ya, kalau sebelum ini contohnya seperti mana yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul, kalau sebelum ini mereka mengimport satu baju dengan harga 100. Dan apabila sampai ke US, importer ini terpaksa membayar lebihan sebanyak 54 untuk satu baju. Jadi kenaikan itu sudah pun berlaku, yaitu 154 satu baju daripada negara China. Begitu jugalah dengan barang-barang yang diimport daripada US, daripada negara kita. Dia akan menjadi seperti itu. Dan harga barang itu akan menjadi lebih mahal. Jadi buying power rakyat US itu semakin berkurangan. Sebab mereka pun mahu berjimat, sahabat-sahabat semua. Jadi itulah sebenarnya yang yang sedang berlaku ya di dalam tarif ini. Jadi hari ini moga kita tidak dikelirukan oleh pakar-pakar ekonomi daripada PAS, daripada Bersatu, ataupun para walauntit. Jadi itu penjelasan yang paling tepat daripada Tengku Zafrul. Mungkin katanya ada tempiasnya sedikit, tapi tidaklah sebesar seperti negara-negara jiran yang dikenakan tarif yang begitu besar sehingga mencecah 50, 40 dan sebagainya. Jadi itu antara penjelasan ya daripada Tengku Zafrul. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sembarang komen ataupun pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Loper Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.